Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati tuan pengurusi dan tuan-tuan mari barisan jawatan kuasa surau Barakah, tuan-tuan haji dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengurniakan kepada kita kesihatan dan keadaan yang dapat kita bersama-sama mengimarahkan surau ini dengan solat berjamaah. Semoga Allah mengekalkan taufik kepada kita untuk terus dapat beramal seperti ini insya-Allah dari semasa ke semasa, ya, dan semoga Allah Taala menerima ibadah kita ini insya-Allah. Dan dah lama kita cuti semester itu semester PKP. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita sambung semula. Dan tak tahu lah masih ingat ke tidak kita baca kat mana kita berhenti, itu kitab Penawar Bagi Hati ini. Tajuknya ikhlas, kan? Bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Itu pun kita dah sampai ke bahagian yang hujung. Kalau tak silap saya pada halaman 210. Ya? Dah habis dah? Oh, 213 lah tajuk yang baru. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Tu tuan-tuan lebih ingat daripada saya lagi. Bagus-bagus. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, bab yang ke-7 pada menyatakan tawakal. Ya. Tajuk sebelum ini niat, iaitu niat yang ikhlas, yang mana kemudiannya di hujung tajuk niat itu penulis menyentuh tentang keperluan kepada sabar, syukur dan tawakal. Ya. Kata beliau dalam perkara yang ke-6 tu, benar pada segala yang batin seperti khauf dan sabar dan tawakal, iaitu bahawa mengetahui ia akan makna khauf dan roja dan sabar dan syukur dan tawakal dan lainnya. Jadi oleh itu dia mengajak kita pula kepada memahami konsep dan maksud tawakal. Ya, kita biasa dengar tawakal ni, dan alhamdulillah tuan-tuan antara orang yang bertawakal, saya percaya gitulah insya-Allah. Tapi kita akan cuba untuk lebih memahami dan mungkin sebagai mengulang kaji dan mengukuhkan kefahaman yang sedia ada, dan yang lebih penting adalah untuk kita menghayatinya, membawa ia benar-benar dalam kehidupan kita. Kita pasak dalam hati, senubari dan akal kita, serta kita hayati dalam kehidupan kita. Baik, terutama dalam situasi kini, ya, situasi pandemik, ujian musibah pandemik seperti ini, maka tawakal itu lebih ketara untuk kita hayati. Baik. Ketahui olehmu bahawasanya tawakal itu percaya dengan Allah Ta'ala dan yakin bahawasanya qada'nya lulus dan qada'nya lulus ia dan mengikut akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha pada barang yang tak dapat tiada daripadanya, daripada makanan dan minuman dan pakaian, dan memelihara diri daripada seteru seperti yang memperbuat akan dia oleh sekalian Nabi alaihi wassalam. Macam mana, okey? Boleh faham? Baik.
Kata beliau ni, dia nak bagi kita faham konsep asasnya. Tawakal ialah pertamanya percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya apa? Dan yakin bahawasanya qadanya lulus ia. Bahawa apa yang berlaku adalah dengan ketentuan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Kita meletakkan keyakinan bahawa tak akan berlaku apa-apa kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan yang keduanya, kita berserah kepada Allah untuk Allah menentukan apakah qada kepada kita. Ya. Dan mengikut akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, oleh itu kita kena faham bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami dan menghayati tawakal ini. Ya. Sebab itulah amat perlu kita mempelajari hadis, amat perlu kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan dapat melihat penghayatan konsep tawakal yang sebenarnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Baik, dan berusaha. Nampak dia tambah. Yang kedua, tadi kita yakin percaya kepada Allah Taala dan qadanya. Yang kedua, berusaha, ataupun dikatakan juga ikhtiar. Pada barang yang tak dapat tiada daripadanya. Tak dapat tiada ini mestilah kena ada usaha. Ya? Baik. Daripada makanan dan minuman. Contoh nak makan, kita kena berusaha untuk buat makanan. Kita kena berusaha untuk mencari makan. Kita kena berusaha untuk buat minuman, berusaha untuk menyuap makanan dan minuman kita itu. Itu adanya bahagian kedua, iaitu berusaha. Dan juga contoh ada bagi lain, berusaha tadi makan minum, memelihara diri daripada seteru, menjaga diri, kena ambil langkah-langkah daripada seteru, musuh, dan daripada apa-apa sahaja membahayakan kita. Okey, seperti yang diperbuat akan dia oleh sekalian Nabi alaihi salam dan para anbiya, manusia yang terpilih di kalangan umatnya ketika itu, umat dan hamba-hamba Allah ketika itu. Mereka sendiri juga berusaha. Sama ada usaha untuk makan minum, usaha untuk menjaga diri daripada kejahatan musuh. Sebab para nabi memang tak lekang, tak sunyi daripada penentangan dan ancaman musuh-musuh mereka. Siapa musuh mereka? Iaitu orang yang enggan menerima dakwah mereka, enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi mereka buat ataupun ambil langkah-langkah ikhtiar usaha itu. Tapi jika seandainya berlaku sesuatu, itu adalah masuk dalam qada tadi. Mereka berusaha, bertawakal. Jika berlaku, mereka berserah dan redha. Itu para anbiya. Baik, sebagai ringkas kita lihat contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni bulan Rejab, kita menyambut peristiwa besar dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Isra Mi'raj. Okey, baik. Tapi saya tak sentuh Isra Mi'raj, ya. Saya nak sentuh lihat banyak contoh, tapi saya ambil contoh yang mudah. Allahumma salli ala Muhammad. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah berlaku beberapa tahun selepas berlaku peristiwa Isra Mi'raj. Ya, tak lama. Baik. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, tapi sebelum sampai Madinah baginda buat apa? Sebaik keluar daripada kota Mekah tu, baginda pergi bersembunyi di mana? Bukan, gua betul dah. Nama silap sikit. Gua Thaur. Baik. Nabi bersembunyi. Bukankah Nabi ini Allah pelihara? Bukankah Nabi ini manusia yang paling Allah sayang? Bukankah Nabi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Nabi pernah berisra, naik borak
sekejap je dari Mekah ke Baitul Maqdis. Itu 1200 km lebih. Berbanding dengan Mekah Madinah berapa ratus? 400 km lebih. 1/3 daripada jarak Mekah ke Baitul Maqdis. Tak boleh kan Nabi minta, ya Allah, aku nak berhijrah, turunkanlah Burak. Kan? Nabi dah pergi jauh lagi naik Burak. Tidak. Nabi tidak disediakan Burak oleh Allah Ta'ala untuk Nabi SAW. Tetapi Nabi merancang yang Sayyidina Abu Bakar, maka disediakan apa? Unta. Satu. Kenderaannya unta. Bukan Burak. Nabi rancang, Nabi usaha. Itu tawakal tu. Ya. Kemudian Nabi bergerak dan bersembunyi di gua. Nabi ambil langkah-langkah untuk keselamatan. Itu Nabi sembunyi. Nabi tak pergi redah dengan penuh keyakinan, berserah tawakal kepada Allah Ta'ala, Allah akan jaga dia. Tak. Bukan itu maksud berserah, bukan cara begitu. Betul yang disebut dalam kitab kita ini, seperti yang memperbuat akan dia oleh sekalian Nabi AS. Nabi seperti mana cerita saya buat tadi, saya sampaikan tadi, cerita Nabi Muhammad SAW, baginda mengambil langkah, berusaha, berikhtiar untuk cuba mengelak daripada dikesan oleh musuh. Itu bukti tawakal, atau itu cara tawakal. Ya. Itu penting tu. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ini mazhab ialah pilihan At-Tabari dan kebanyakan fuqaha. Itu kefahaman tadi tu. Kefahaman konsep tawakal, yakin kepada qada Allah Ta'ala, serta mengikut sunnah Nabi SAW dan berusaha, berikhtiar. Itu konsep tawakal yang diketengahkan oleh Qadhi Iyad, dan kebanyakan fuqaha memegang kefahaman dan konsep seperti itu. Okey. Seterusnya kata musannif, dan bahwasanya tawakal itu satu kelakuan yang dipuji. Kelakuan atau sifat mahmudah yang sebab bagi kasih Allah Ta'ala akan orang yang bersifat dengan dia. Sesiapa yang bertawakal, Allah Ta'ala puji, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang. Contoh di bawah satu contoh, petikan firman Allah Ta'ala surah Ali Imran ayat 159, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih atau menyukai ia akan sekalian orang yang bertawakal. Jadi untuk mencapai kasih Allah Ta'ala, kita kena bertawakal. Lawannya pula, orang yang tak bertawakal, orang yang Allah tak kasih. Tak kasih maksudnya benci. Ya. Baik. Dan lagi tawakal itu kelakuan yang disuruh, terkadang wajib, terkadang sunat. Pendek kata, dia disuruh. Tawakal disuruh. Suruh itu levelnya sama ada sunat ataupun wajib. Firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu. Perhatikan kalimat fatawakkalu, itu perintah. Perintah apa? Perintah bertawakallah. Dan atas Allah Ta'ala jua maka tawakallah oleh kamu jika ada kamu beriman. Kalau kamu benar-benar beriman, jika kamu beriman, tuntutan iman, kehendak iman, bukti keimanan kamu kepada Allah ialah tawakal kepadanya. Fatawakkalu, maka bertawakallah. Surah Al-Ma'idah ayat 23. Itu perintah. Perintah Allah itu mungkin jadi wajib, atau kalau turun sikit jadi sunat. Baik. Seterusnya juga perintah Allah Ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun,
dan atas Allah Ta'ala jua, maka hendaklah tawakal sekalian orang yang bertawakal. Tiada atas yang lain daripadanya. Maksudnya, tawakal itu hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Jangan berserah kepada makhluk. Jangan berharap kepada makhluk seperti mana kita berharap kepada Allah Ta'ala. Kita boleh berharap kepada manusia, bukan tak boleh, dalam konsep dan konteks dia, kadar dia. Kita bukan tak boleh minta tolong dengan manusia, memang boleh, dengan kadar dan kefahaman kita bahawa manusia ini adalah ikhtiar kita. Tapi pengantungan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kita berubat juga, kita berjumpa dengan perawat, kita jumpa dengan doktor, jumpa dengan siapa saja yang boleh, yang arif tentang perawatan itu kita minta, kita usaha. Tapi kita yakin yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala jua. Sesuai contohnya firman Allah SWT menggambarkan ungkapan Nabi Ibrahim AS. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan bila aku sakit, dialah yakni Allah yang memberi penawar atau penyembuh. Baik. Seterusnya, dan memadakan akan Allah Ta'ala akan orang yang tawakal. Apa maksud memadakan ni? Cukup, itu berpada. Maksudnya ya, Allah, dengan bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan bagi orang yang bertawakal kepadanya. Firman Allah surah At-Talaq, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa menyerahkan akan segala pekerjaannya kepada Allah Ta'ala. Maksudnya barang siapa yang bertawakal, ya, menyerahkan tu, wa man yatawakkal, itu maksudnya bertawakal, maka Allah Ta'ala memadakan akan dia. Allah Ta'ala akan jaga dia, akan cukupkan baginya. Cukuplah Allah baginya. Ya. Jadi tuan-tuan, maksud firman Allah itu sungguh dalam dan sungguh tinggi. Bila seseorang tawakal kepada Allah, kan Allah ini memiliki segala-galanya. Allah kata fahuwa hasbuh, Allah tu cukuplah bagi dia, orang yang bertawakal. Apakah kita lebih yakin kepada manusia? Kita lebih yakin kepada kita sendiri yang lemah dan dhaif serta kerdil ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala-galanya? Ya. Juga firman Allah, alaysa Allahu bikafin abdah. Sambung ayat ni, bikafin abdah. Adakah tiada Allah Ta'ala memadakan akan hambanya? Ataupun dengan terjemahan yang lebih mudah, bukankah Allah Ta'ala itu cukup ya, atau memada bagi hambanya? Okey, kita ambil sikit huraian penulis bagi ayat yang saya bacakan di atas tadi, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, surah At-Talaq ni. Artinya menolak ia daripadanya akan barang yang menyusahkan akan dia. Allah Ta'ala akan menjaga orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala itu daripada barang yang atau perkara yang menyusahkannya, dengan keyakinan begitu rupa, ya, Allah jaga. Baik, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya sebut tadi, kita ini kerdil, kita ini dhaif. Kita bercakap itu adalah sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita nak merendahkan keupayaan kita, tetapi bila kita bercakap itu dengan Allah SWT, dalam konteks kita dengan Allah SWT, kita adalah lemah. Sebab Allah Ta'ala Maha Perkasa, Al-Qawi, Al-Jabbar, Ar-Razzaq. Kita cari rezeki, kita cari makan, tetapi yang memberikan makan, yang memberikan rezeki kepada kita, Allah Ta'ala Ar-Razzaq. Ya, kita kuat, kita sihat, tapi yang maha kuat, jauh lebih kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh buat itu, kita boleh buat ini, mungkin ada kepandaian dan kemahiran,
Tapi Allah Ta'ala yang menciptakan segala-galanya. Daripada tiada menjadi ada. Tak ada contoh sebelumnya Allah boleh buat yang kita nikmati sekarang ni. Ya? Jadi siapalah kita? Maka bila Allah menjanjikan bahawa dia cukuplah Allah sebagai pelindung, sebagai disebutkan dalam kitab ini apa? Memada Allah Ta'ala bagi kita. Cukuplah Allah bagi kita. Ya? Baik. Seterusnya, dan ketahui olehmu bahawasanya segala rukun bagi tawakal itu 3. 1. Tauhid. 2. Kelakuan. 3. Pekerjaan. Rukun tawakal. Ya? Tauhid, kelakuan dan pekerjaan. Adapun tauhid, maka seperti bahawa engkau i'tiqadkan dengan i'tiqad yang putus ataupun jazam bahawa tiada yang memperbuat melainkan Allah Ta'ala, ketunggalannya tiada yang menyengutui baginya. Apa tu? Baik, ini tauhid, ya, i'tiqad, keyakinan. Dan tauhid itu keyakinan dan i'tiqad yang satu, bukan satu, tak tepat, yang tunggal, tiada syirik, ya, iaitu i'tiqad yang putus, yang sesungguh-sungguhnya, itu maksud dia putus, bahawa tiada yang memperbuat, tiada yang menentukan berlaku sesuatu ini, tiada yang menentukan, tiadalah yang melakukan sesuatu. Contohnya apa dia? Menentukan berlakunya wabak, yang menurunkan hujan, yang memberi rezeki dan seumpamanya, melainkan Allah Ta'ala jua. Tiada syirik, ya? Ketunggalannya tiada yang menyengutui baginya, tunggal, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Mungkin ada orang tertanya-tanya, ya. Kita kata hujan, Allah turunkan hujan. Allah sebut dalam Quran, anzala minas sama'i ma'a, dialah yang menurunkan dari langit hujan atau air. Baik, tapi kita juga belajar dalam ilmu tauhid 10 nama malaikat itu, dan ada nama malaikat yang menjaga hujan. Kan, malaikat Mikail, ya, dia mengatakan menurunkan rezeki, ya, termasuk menurunkan hujan. Habis macam mana kan Allah Ta'ala yang menurunkan hujan? Baik, Allah Ta'ala mencipta dan menugaskan malaikat-malaikat itu adalah sebagai tentera Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan para malaikat bukan menyengutui dalam perbuatan ataupun af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sama sekali. Dan mereka melakukannya dengan titah perintah serta ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala jua. Okey? Baik. Jadi itu bukan maksud adanya malaikat-malaikat dengan tugas-tugas itu bukan bermakna mereka adalah sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan, melakukan sesuatu. Baik. Seterusnya kata beliau, baginya, yakni bagi Allah Ta'ala, kerajaan. Ya. Kita bila sebut kerajaan ni, kita nampak kerajaan yang memerintah negara. Ya. Tapi kerajaan Allah Ta'ala yang memerintah seluruh alam. Dan puji, dan ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baginya, yang bagi Allah Ta'ala, kerajaan dan puji-pujian. Kan kita membaca Fatihah, selepas Bismillah dimulai dengan ayat keduanya, Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya bagi Allah Ta'ala. Bukan bermakna tidak boleh puji manusia. Puji manusia hanya nisbah yang kecil, dan kita puji manusia sekadarnya. Tapi hakikat puji-pujian
Dan yang layak sebenarnya menerima puji-pujian itu Allah Subhanahu wa taala jua. Mungkin orang puji kita, puji apa? Orang puji kita contohnya kita pandai buat sesuatu. Kita pandai bertukang katakan. Tukang besi, tukang kayu. Bukan semua orang pandai. Jadi yang boleh yang pandai tu kita boleh puji, ya. Tetapi kepandaian tukang itu adalah kurniaan ilmu, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kemahiran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah contoh yang menarik ungkapan Nabi Sulaiman alaihi salam, hadza min fadli rabbi, ini adalah daripada kurniaan Tuhanku, liyabluwani aashkuru am akfur, dia nak menguji aku sama ada aku syukur kepadanya ataupun aku kufur. Maka kelebihan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apatah lagi lah kalau kelebihan itu dalam berupa contohnya tubuh badan kita, tubuh yang katakan hidung yang mancung, kulit yang putih melepak, ya, adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, balik kepada Allah taala jua. Jadi puji-pujian yang sebenar adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu, tersedia maklum hal ini. Dan ini tauhid asal bagi tawakal. Jadi asas tawakal itu mesti ada tauhid tadi. Ya. Kerana hanya sahaja tawakal atas Allah Ta'ala, mereka yang tiada mengiktikadkan ia akan ada yang memperbuat yang lain daripada Allah Ta'ala. Dah Isya. Ada gendang juga, ada rebana ni surau kita, bagus. Saya habiskan perenggan ni je, ya. Jadi bahawa tawakal kita hanya kepada Allah SWT, itu asasnya. Sebab Tauhid tadi termasuk dalam tawakal. Mengesakan kita akan Allah Ta'ala dalam tawakal kita. Ya. Dan tidak kita beriktikad kepada yang lain dalam melakukan sesuatu, maksud saya, dan dalam menentukan sesuatu dan menjadikan sesuatu. Kita kata wabak ini daripada, contohnya wabak sekarang ni, daripada virus, ya, tapi yang menentukan virus dan menjadikan virus itu siapa? Allah Ta'ala juga. Itu maksud dia, ya? Contoh mati kemalangan, kita kata mati ini Allah Ta'ala yang tentukan. Perbuatan Allah Ta'ala, af'al Allah, antaranya mematikan hamba-hambanya. Sebab di dunia contohnya kemalangan, ya? Dan itu tidaklah bermaksud menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mati dibunuh, memang manusia bunuh orang tu, tetapi ia kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang cuba nak bunuh, tikam, tembak, tapi tak mati pun. Allah tak menghendaki dia mati. Ada orang mungkin tumbuk je, mungkin tendang je, tendang karate punya, sap, kena sini, jatuh, pengsan, mati. Mungkin, ya? Contoh macam cerita Nabi Musa AS. Nabi Musa pernah ketika nak menolong seorang Bani Israel di negeri Mesir itu, dia tumbuk lawan kepada kawan ataupun orang Bani Israel tadi. Mereka bergaduh, minta tolong oleh orang ni pada Nabi Musa. Nabi Musa pun pergi campur tangan, dia tumbuk untuk menyelesaikan. Tapi rupanya tumbukannya itu tanpa disengajakan, tanpa diniatkan untuk membunuh, menyebabkan kepada mati si lelaki dari kelompok penyokong Firaun. Nabi Musa bukan nak bunuh dia. Itulah, ya, yang menghidup dan mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala jua.
Jadi itu dia, kita ulang balik bahawa rukun yang pertama dalam tawakal adalah tauhid. Itu asas, itu memang asas sekali. Kalau kita bergantung pada lain, itu maknanya dah tak tauhid. Itu bukan tawakal. Ya? Baik. Wallahu taala alam, kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.